Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu perkenal diri saya dulu. Nama saya Nur Hikmah binti Mubarak Ali daripada Pusat Pengajian dan Perkhidmatan Kaunseling dan Psikologi UniSyam Kuala Kerti Kedah. Okey, topik hari ini yang akan saya bentangkan adalah berkaitan pembinaan, kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik spiritual terhadap wanita dalam perkahwinan poligami. Okey, kita tengok dulu pengenalan. Okey, kajian ni bertujuan untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik spiritual yang telah dibina oleh pengkaji sendiri yang terdiri dari 4 konstruk iaitu tawakal, redha, husnuzon dan cinta pada Allah. Jadi kalau kita tengok daripada perspektif Islam, husnuzon ni yang maksud berbaik sangka. Jadi saya kaitkan juga dengan perspektif barat. Ini adalah ulasan karya yang saya temui. Jadi kajian-kajian lepas yang saya temui, yang saya kaitkan yang berkaitan dengan husnuzon. So saya jumpa My Reading ataupun kita boleh guna pakai juga CBT yang digunakan pakai oleh para kaunselor, itu counselling yang menggunakan cognitive behavior therapy. Jadi menunjukkan dalam perspektif barat juga menekankan aspek membantu diri untuk berfikir secara positif. Okey, jadi itu antara yang boleh dikaitkan dengan husnuzon lah. Kedua, tawakal. Jadi dalam perspektif Islam, kita sedia maklum tawakal itu berserah pada Allah. Jadi saya menggunakan tawakal sebagai salah satu konstruk dalam instrumen ini, dan dalam perspektif Islam juga saya jumpa istilah locus in control yang lebih kurang maksudnya berkaitan juga dengan tawakal ini. Jadi sebab apa locus in control ni dia meletakkan tanggungjawab lah atas apa yang berlaku pada mereka lah. Jadi sebab apa individu dia percaya bahawa setiap tingkah laku tu dipengaruhi oleh nasib, ketentuan Tuhan ataupun kekuatan orang lain. Okey, redha dalam perspektif Islam kita tengok redha pasrah. Jadi dalam perspektif barat berkaitan ataupun istilah yang boleh dikaitkan adalah acceptance. Jadi barat juga percaya dengan acceptance, penerimaan Jadi seseorang yang mampu menghadapi kenyataan ataupun menyerah diri, kan, tidak ada harapan lagi ataupun macam tidak harapan pada orang lain. Jadi itu adalah acceptance, menerima Cinta pada Allah apabila seseorang menjaga hubungannya dengan Allah, itu daripada perspektif Islam. Dari perspektif barat juga ada love of God. Mereka juga percaya, siapa yang yakin dengan kewujudan Tuhan, mereka percaya cinta dengan Tuhan mereka. Metodologi kajian ini, reka bentuk kajian adalah menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif iaitu jenis tinjauan. Jadi populasi dan persampalan, kita tengok penyelidik telah mengedar soal selidik pada pelajar sarjana dan sarjana muda di IPT, di beberapa IPT dan guru-guru di 6 buah sekolah menengah di Sungai Petani dan pasangan suami isteri yang datang ke Pejabat Agama Daerah Kuala Muda. So daripada 500 soal selidik yang diagihkan hanya 430 saja yang dikembalikan dan 409 sahaja yang betul-betul lengkap dan diisi masuk ke dalam data. Jadi instrumen ni mengukur tahap spiritual wanita dalam perkahwinan tersebut. Jadi ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. So bahagian A demografi, bahagian B adalah dimensi 4 konstruk tersebut. Tawakal ada 11 item, redha ada 21 item, husnuzon 17 item dan cinta pada Allah ada 19 item. Tu keseluruhannya ada 68 soalan. So skala Likert 5 pilihan digunakan untuk responden dia menyatakan darjah persetujuan dia, sama ada setuju ke, tak setuju ke, tak pasti ke, tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Dan prosedur pembinaan instrumen spiritual ni ada 3 peringkat. So peringkat pertama, kenal pasti dulu konstruk utama. So dalam mengenal pasti konstruk utama ni, pengkaji banyak membaca karya-karya lepas lah yang berkaitan tadi, macam pengenalan saya dah terangkan berkaitan dengan redha, maksud daripada perspektif baratnya, acceptance. So melihat kepada semua karya-karya lepas yang melibatkan 4 konstruk tersebut. Barulah berlakunya peringkat kedua di mana pembinaan item tersebut dilakukan. Itu pun dengan melakukan temu bual terhadap pakar dalam bidang usuluddin. Jadi saya melakukan temu bual tersebut dan mentranskripkan. Jadi poin-poin ataupun istilah yang digunakan yang dirasakan sesuai untuk membentuk item akan mula dibentuk berdasarkan transkrip tersebut. Okey. Peringkat ketiga, setelah soal selidik siap, barulah kita menjalankan rintis untuk kita guna pada kajian sebenar. Okay. So, analisa data, keputusan yang diperoleh. Yang pertama, keputusan analisis faktor. So, jadual ni menunjukkan analisis faktor yang dijalankan.
Jadi kita dapat tengok dekat sini nilai KMO yang diperolehi bagi redha, tawakal, husnuzan dan cinta pada Allah. Semuanya signifikan. Daripada sini kita boleh nampak 409 responden dan jumlah item bagi setiap konstruk tersebut. So keputusan bilangan komponen dan total variance explain juga menunjukkan hasil yang mana kesemuanya melebihi 50%. Okay, tawakal, redha, husnuzan dan cinta pada Allah semuanya melebihi 50%. Dan daripada hasil tersebut kita nak dapat lihat terdapat 4 faktor yang memberi sumbangan besar pada perubahan variance secara keseluruhan dalam konstruk husnuzan dan cinta pada Allah. Dan 5 faktor utama yang menyumbang pada konstruk redha dan 2 faktor yang menyumbang pada konstruk tawakal. So ini yang saya maksudkan tadi, jadual yang menunjukkan dimensi redha. 5 komponen yang diekstrakkan. Ini dimensi cinta pada Allah, 4 komponen yang diekstrakkan. Husnuzan 4 komponen dan tawakal hanya 2 komponen. Okay, jadi semua keputusan pembahagian dimensi dan komponen ini menunjukkan item-item ni dijalankan dan diekstrakkan ke atas semua konstruk dan faktor bagi setiap item majoritinya adalah melebihi 0.4. Okay, majoritinya adalah melebihi 0.4. Dan kita tengok keputusan analisis Cronbach alpha yang diperolehi adalah 0.928 iaitu tinggi kerana apabila nilainya melebihi 0.70 itu menunjukkan perkali Cronbach alpha yang sangat tinggilah. Perbincangan. Okey, kita tengok kat sini. Jadi tujuan nak bina instrumen spiritual ni supaya kita nak tengok bagaimana redha, tawakal, husnuzan dan cinta pada Allah terhadap wanita dalam perkahwinan poligami dapat dilakukanlah. Sekesahan 2 orang pakar ni didapati semua 68 soalan ni sesuai digunakanlah. Dan instrumen ni sangat ekonomikal di mana dari segi masa pun dapat jimat 20 ke 30 minit sahaja kita perlukan masa untuk kita menjawab 4 konstruk tersebut lah. Dan tata bahasa dan ayat yang digunakan juga ringkas dan mudah difahami. Jadi kalau dengan sedikit pengubahsuaian saja, instrumen ni dah pasti boleh digunakan pakai oleh wanita dalam perkahwinan monogami atau pelbagai bidang yang mengukur tahap spiritual. Jadi secara rumusannya, jika nilai kebolehpercayaan ataupun kesahan soal sedik adalah tinggi, maka soal sedik tersebut boleh dipercayai dan sah. Jadi secara keseluruhannya, hasil kajian ini membuktikan bahawa instrumen ni dia merupakan satu alat yang bergunalah untuk menilai spiritual wanita yang bermadu ataupun wanita dalam perkahwinan poligami. Itu sahaja. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.